Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, muslimin dan muslimat, para talabatul ilm, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung perbahasan pengajian kita, iaitu menggunakan kitab Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi berkenaan dengan perbahasan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Bacaan Nabi di dalam salat. Dan kita sebenarnya telah sebutkan pada 2 minggu yang lepas muqaddimah bagi perbahasan ini, yang mana dalam salat subuh biasa Nabi baca surah apa, dalam solat zuhur surah apa, dan kadar bacaannya panjang atau pendek atau sederhana. Jadi ini telah kita sebutkan pada kuliah kita yang lepas. Dan pada malam ini kita nak sambung hadirin dan hadirat, iaitu pada perbahasan salat Jumaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat Jumaat di sini merujuk kepada salat Jumaat yang menggantikan salat zuhur itu. Salat subuh pada hari Jumaat bukan salat Jumaat, walaupun ia dilakukan pada hari Jumaat. Kerana penamaan itu merujuk kepada salatul Jumaah yang mempunyai hukum hakam yang khas tersebut, yang didahulukan salat 2 rakaat itu dengan 2 khutbah. Dan disebutkan di sini, wa ammal jumu'ah, adapun salat Jumaat. Dan seperti mana yang kita maklum, hadirin dan hadirat, kata-kata daripada Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, Al-Imam Ibn Kathir, beliau menyebutkan bahawasanya dinamakan hari Jumaat sebagai Jumaat likasratil ijtima'i fihi, kerana ramainya orang yang berkumpul dan berhimpun pada hari tersebut. Jadi hari Jumaat adalah yaumul ijtima', hari perhimpunan, hari perkumpulan. Kerana itu ia dinamakan sebagai hari Jumaat. Dan salat Jumaat ada juga petunjuk Nabi yang kita kata hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kitab kita ini Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Khairul Ibad terjemahannya sebaik-baik hamba Allah. Dan sebaik-baik hamba Allah adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita sebutkan hadiun Nabi dalam salat Jumaat bagaimana. Itu yang kita cuba nak ulas dan kita nak kupas. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bisuratail Jumu'ah wal munafiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat Jumaat dengan 2 surah secara lengkap. Maknanya baca sehingga habis, bukan baca separuh-separuh seperti budaya sebahagian imam salat. Bacaan lengkap daripada ayat pertama surah sehingga ayat yang terakhir. Surah apa? 2 surah. Yang pertamanya surah Al-Jumu'ah itu, dan yang keduanya adalah surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Dan kadang-kala, maknanya Nabi tidaklah melazimi setiap minggu dengan 2 surah tersebut dibaca dalam solat Jumaat. Kadang-kala, kata penulis kitab, Nabi membaca 2 surah yang lain, iaitu surah Sabbih dengan surah Al-Ghashiyah. Dan surah Sabbih di situ merujuk kepada suratil A'la, kepada Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan surah Al-Ghashiyah merujuk kepada Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Dan surah ini dibaca pada hari Jumaat, mengambil kira faktor intipatinya penuh dengan peristiwa-peristiwa berkait dengan hari kiamat, hari akhirat. Kalau dalam surah Al-A'la tu, Allah kata bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal. Jadi ada penceritaan tentang akhirat dan ada kaitan dengan kiamat. Dan kiamat berlaku pada hari Jumaat. Justru bila surah ini dibaca pada hari Jumaat, dia akan sepatutnya memberikan sedikit ibrah kepada kita yang mendengar. Ingatlah kiamat pada hari Jumaat. Ingatlah akhirat pada hari Jumaat. Jadi kita pun contoh pada malam ni dah mula hari Jumaat, sebaik maghrib tadi. Ingat akhirat, ingat kiamat, kerana ia berlaku pada hari Jumaat. Jangan pergi ingat konsert pula. Rupanya hari ni ada konsert di Bukit Jalil. Dan saya kuliah di Bukit Jalil malam ni. Geram betul saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru sampai tadi daripada situ. Saya ingat apa isu sebenarnya jam teruk saya kena. 10 kilo sampai 1 jam 10 minit. 10 kilo. Apa isu sebenarnya? Saya tanya, nak kata hujan cerah secerah-cerahnya. Nak kata aksiden, saya tak jumpa kereta mana yang aksiden tu. Lepas tu saya pun sampailah. Rupanya saya bukan sampai dalam 1 jam 10 minit. Daripada pukul 6.20 daripada ofis saya sampai 7.50 ke surau tadi. 1 jam setengah perjalanan. Dan bila dah habis kuliah salat isyak semua, AJK Surau bagi tahu rupanya ada konsert di Bukit Jalil. Saya tak tahu. Rupanya ada konsert. Tu yang jam teruk. Jadi alhamdulillah perjalanan ke sini tak ada jam. Syukur pada Allah. Tetapi maknanya walaupun kita pada malam Jumaat jangan ingat konsert. Ingat akhirat, ingat kiamat. Jadi Nabi SAW atas faktor itu menunjukkan Nabi kita ini, setiap apa yang Nabi buat, Nabi nak raikan kadang-kadang ada hikmahnya. Macam kenapa macam ni adalah fiqh Nabi dan hikmah Nabi SAW. Kan kita maklum bahawasanya hikmah ini adalah fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Ini definisi hikmah oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Fi'lu ma yanbaghi, kita buat benda yang perlu, fil waqti alladhi yanbaghi, pada waktu yang betul, 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi, dengan cara yang betul. Jadi Nabi SAW tengok pemilihan surah pun ada hikmah. Allahu Akbar. Hakim Nabi kita ni. Sebab apa, kenapa Nabi baca pada salat Jumaat, pada hari Jumaat Nabi baca surah berkaitan dengan hari kiamat? Sebab ada kaitan, ada relevan dan ada keperluan. Gitu.
Tetapi kadang kita tak hayati, hadirin dan hadirat, kerana kita tidak faham. Jadi kita tak boleh nak kait, tak boleh nak relate antara bacaan itu. Sebab tu kita ni, kalau sebahagian kita ni, kalau imam baca sabbihisma rabbikal a'la dalam hati, ya Allah, kenapa baca surah panjang hari Jumaat contoh? Sebab kita tak ada penghayatan. Tetapi imam pun bukanlah bermakna dia tak boleh pilih surah lain. Cuma kalau nak dapat pahala sunnah itu, boleh jadi khutbah tu tak perlu lama. Dia boleh kan buat pembahagian antara khutbah dengan salat. Dia nak baca sabbihisma rabbikal a'la, janganlah khutbah 45 minit. Jadi sebab itu kena kepada apa? Fiqh ni. Jadi penting kefahaman agama ni, dan yang paling selayaknya untuk menguasai fiqh ini adalah para imam salat. Para imam salat. Jadi itu yang kita boleh sebutkan di sini, hadirin dan hadirat. Kemudian selesai perbahasan pada solat Jumaat, dan kita sebut 4 surah tersebut. Sama ada surah idza jaa surah Al-Munafiqun dengan surah Al-Jumu'ah itu, dan surah Al-A'la dengan surah Al-Ghashiyah. Kita nak pergi kepada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat raya, dalam salat raya. Wa amma qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam fil a'yad fataratan kana yaqra'u bi suratay Qaf wa iqtarabah kamilatain wa taratan bi suratay Sabbih wal Ghashiyah. Terjemahannya, adapun bacaan Nabi dalam salat hari raya. Dan salat hari raya di sini merujuk kepada 2 hari raya, Aidul Adha dan Aidul Fitr. Aidul Adha adalah hari raya sembelihan atau hari raya korban, manakala Aidul Fitri adalah terjemahan yang tepat adalah hari raya puasa, adalah hari raya puasa. Jadi salat hari raya adalah salat yang dibaca jahar, dibaca kuat, sama seperti salat Jumaat. Dan salat hari raya adalah salat yang dilakukan dengan jumlah jemaah yang ramai, bahkan boleh jadi lebih ramai daripada salat Jumaat. Jadi Nabi SAW pemilihan surah ini penting. Dia lebih kurang sama macam khutbah Jumaat, pemilihan tajuk. Sama. Jemaah ramai, pemilihan surah. Dia berhajat kepada fiqh, berhajat kepada hikmah, dan berhajat kepada satu lagi istilah, iaitu basirah. Basirah. Bukan basirah lagu tu. Tapi basirah ni adalah ilmu pengetahuan yang mendalam. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ud'u Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nampak? Katakanlah wahai Muhammad, hazihi sabili, ini jalan aku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke arah Allah. Tapi nak ajak, dia kena ada manhaj, dia kena ada metod, dia kena ada silibus. Kita nak ajak kepada Allah, ikut jalan siapa dia? Orang kata ala basiratin ana, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, atas basirah aku dan mereka yang mengikuti aku. Sebahagian ulama kata dari kalangan para sahabat. Tafsir, ulama tafsir. Dan saya masih ingat masa saya pergi ke Madinah Al-Munawwarah masa tahun 2012 yang lepas. Macam baru tapi dah 10 tahun, 2012. Jadi saya sempat pergi umrah, dan ketika di Madinah untuk ziarah, saya mengikuti majlis pengajian Syekh Saleh As-Suhaimi. Syekh Saleh As-Suhaimi, hafizahullah ta'ala. Jadi pada waktu itu beliau jelaskan tentang ayat Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. 10 tahun punya cerita. Lalu dia jelaskan ala basirah tu ala ilmin, iaitu di atas ilmu aku dan ilmu para sahabat. Jadi kalau nak dakwah kepada Allah,
konten dia mesti ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sunnah Nabi dan para sahabat. Itulah dianya. Bukan nak dakwah kepada Allah, tetapi dengan metod kita sesuka hati kita je. Dengan konten yang kita reka ke, tidak. Tapi kita ikut konten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang itu mesti kena ada 3 ciri ni. Kena ada fiqh, iaitu kefahaman yang mendalam. Kena ada hikmah dan kena ada basirah. Jadi pada hari Jumaat contohnya, baca khutbah di depan orang-orang kaya, majoriti kawasan semuanya. Nama tempat tu pun boleh jadi bulatan kayangan ke, persiaran kayangan ke. Maknanya kayangan lah orang duduk situ. Tapi khutbahnya kadang-kadang tajuk apa dia? Nikmat apa-apa, mensyukuri musibah tiada harta. Mana orang tu rasa? Tak kena langsung tajuk. Tengok kawasan lah. Lepas tu kalau dia ceramah pula atau khutbah pula di kawasan masjid-masjid kampung. Tuan-tuan ingat KL ni tak ada kampung ke? Ada. Iyalah, kampung baru tu cerita lain. Tapi kebanyakan kawasan-kawasan yang kita kata sebahagian penduduknya kebanyakannya asnaf dan seumpamanya. Kita ni kalau pendapatan isi rumah di KL ni bawah 9,000 tu B40. Walaupun kita kalau pergi cerita kat orang gaji 9,000, Allah, rasa gah dah. Tapi hakikat bukannya kita diperlih. Diperlih T20 lebih kuasa 2 lah, saya rasa gitu. Tapi kita di wilayah contoh. Jadi mungkin ada orang susah. Jadi tengok kawasan tu majoriti siapa dia. Nak bagi khutbah tiba-tiba tajuknya kewajipan infak, zakat, wakaf. Allah. Orang tu duit pun tak ada, nak wakaf apa? Nak infak pun boleh jadi berat bagi dia. Jadi kesesuaian tajuk ni berhajat kepada hikmah. Nabi kita buat gitu. Jadi jangan cerita dengan orang kaya tentang sabar menghadapi kesusahan. Jangan cerita dengan orang miskin syukur menikmati harta. Bukan tak boleh cerita dalam arti kata berdosa, tapi prioriti, keutamaan dalam konten itu. Jadi ini hikmah. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita hal ini, bahawasanya hari raya kita tengok. Nabi baca surah apa? Bila orang ramai je, Nabi baca pertama surah Qaf. Qaf wal Quranil Majid itu. Dan yang keduanya surah Iqtarabatis Sa'ah itu. Cerita tentang hari kiamat juga. Sebab nak ingatkan bila ramai-ramai kita di padang mahsyar tu, kiamat lah tu. Perhimpunan, perkumpulan di padang mahsyar lagi ramai daripada salat Jumaat, salat hari raya. Jadi bila kita baca, kita nampak, oh beginilah gamaknya suasana. Gamak tu bahasa orang Perak. Beginilah agaknya suasana kiamat contoh. Dan surah Al-A'la juga. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Tapi surah tu kalau kita tadabbur, hadirin dan hadirat, penuh penghayatannya. Jadi baik bersih insya-Allah. Tadabbur surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi ini ayat-ayat yang sebenarnya mencengkam jiwa kita ni, hadirin dan hadirat. Berjaya orang yang membersihkan diri dia. Qad aflaha man tazakka, dia ingat kepada Tuhan dia, dia pun dirikan salat. Allahu akbar. Jadi ingat Allah sembahyang. Bersihkan diri. Walaupun sebahagian ulama tafsir kata tazakka di situ adalah sedekah. Betul, zakat kan sedekah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sebahagian ulama kata ini adalah untuk hari raya. Iaitu hari raya ni sebelum salat raya tu sedekah dulu. Mayang raya. Sebab tu dalam sunnah Nabi SAW, sebelum salat raya sedekah dulu. Lazimi sunnah tu, sedekah. Qad aflaha man tazakka, tazakka di situ zakat, zakat adalah sedekah. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Sebut nama Tuhan, salat. Begitu. Ini antara tafsiran para ulama tafsir. Jadi ini antara yang dibaca hadirin dan hadirat. Dan rakaat yang kedua adalah dibaca surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadisul Ghashiyah itu. Dan disebutkan oleh penulis kitab kita ini, wa hadha huwal hadyu allazi istamarra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi ila an laqiya Allah subhanahu lam yansakhu syai'un. Ini adalah petunjuk Nabi yang Nabi berterusan melakukannya sehingga Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam.
Maknanya sampai Nabi wafat usia Nabi 63 tahun, untuk solat raya inilah surah yang Nabi baca. Rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Ataupun rakaat yang pertama qafal Quranil Majid, rakaat yang kedua iqtarabatis sa'ah itu. Wa syaqqal qamar. Dan kata penulis kitab, lam yansakhu syai', tak ada pun riwayat yang memansuhkan atau menasahkan hal ini, menunjukkan ia kekal berbaki sehingga bila? Sehingga kiamat. Sehingga kiamat. Dan kemudian penulis dia nak bawa satu noktah. Kan kita kata kalaulah salat ni kita kena ringkas, betul tak? Imam salat dia kena ringkas, jangan baca panjang-panjang. Tapi kadar ringkas dan panjang tu dia punya parameter dawabit dia nak ikut siapa dia? Cara Nabi ke kepahaman kita? Ikut cara Nabi. Itu sebenarnya. Di sisi kita ni baca inna anzalnahu fi lailatul qadar pun panjang. Kita kalau boleh Tok Imam tu nak inna atainakal kausar je, bukan inna anzalna. Tapi inna atainakal kausar ataupun qul huwallahu ahad ataupun apa lagi surah yang iza ja'a nasrullah. Jadi tengok itu je lah surah yang kesukaan kita. Sebahagian kita lah agak-agaknya, janganlah semua. Ada tu memang tak nafi. Jadi penulis kitab dia cuba nak bawa satu noktah penting. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi, ayyukum amman nasa falyukhaffif, siapa dari kalangan kamu yang jadi imam kepada orang ramai, hendaklah dia ringankan atau dia ringkaskan. Khafif ni ringan, Saqil berat. Dan wa qawlu Anasin, dan kata-kata daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan fi tamam, Nabi merupakan manusia yang paling meringkaskan salat. Nampak? Jadi apa makna ringkas dan ringankan salat dalam hadis? Kita nak apa kita punya parameter? Parameter ni terjemahan dawabit yang kita dengar biasa dawabit kan? Apa dia punya kayu ukur dia? Maka kata penulis kitab, fattakhfifu amrun nisbiyun yurja'u ila ma fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Meringkas dan meringankan salat tu adalah suatu perkara yang nisbi. Perkara yang nisbi ni maknanya perkara yang dia bukan perkara yang ada fix ataupun ada dia punya kayu ukur yang tetap. Tapi dia adalah benda yang nisbi, dia mesti kembali kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayu ukur solat ringan tak ringan, ringkas tak ringkas ni adalah ikut Nabi. Sebab itu tuan-tuan tak boleh kata yang ulama-ulama Masjidil Haram, Masjid Nabi tak ikut sunnah Nabi ringkaskan sembahyang sebab mereka baca panjang. Sebenarnya itulah dianya yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika begitulah yang dimaksudkan, sembahyang kita geri kita ni macam mana agak-agak? Rakaat pertama qul huwallahu ahad ataupun wal asr qul huwallahu ahad. Tak salah dari sudut hukum, tidak berdosa. Cumanya adakah itu hadiun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ni belajar hadiun Nabi, sirah, petunjuk Nabi. Yang kita duk sebut dalam muqaddimah khutbah tu, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar ucapan adalah Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Yang kita duk makan ikut petunjuk siapa dia? Yang kita duk salat ikut cara siapa sekarang ni? Yang kita duk beribadat ikut cara siapa sekarang ni? Yang tu siapa yang kena jawab? Kita sendiri lah, bukan saya pula jawabnya. Kita sendiri jawab. Kita ikut siapa ni? Setiap kali minum air tangan kiri. Hadiu siapa tu? Petunjuk siapa tu? Jadi kita kena jelas. Jadi petunjuk Nabi SAW, maka kata penulis kitab, dia kata di sini mesti kembali kepada kayu ukur perbuatan Nabi. Tengok tata cara solat Nabi, Nabi baca surah apa? Ini dia. Jadi jangan kita anggap orang tu imam yang baca sabbihisma rabbikal a'la tak imam yang tak faham fiqh. Dia tak faham fiqh kalau khutbah dia panjang-panjang, lepas tu dalam keadaan hari Jumaat, hari bekerja, dalam keadaan orang tengah panas di luar dan seumpamanya, kemudian dia baca surah panjang. Yang tu betul, boleh jadi tak faham fiqh. Tapi kalau dia ada masa yang agak panjang, kalau macam contoh zaman-zaman yang masuk waktu zuhur pukul 1 minit tu. 1-3 minit.
Dan nak masuk kerja balik biasanya pukul 2.45 contohnya. Jadi dia pun baca khutbah mungkin boleh jadi dalam 20 minit, 15 minit. Jadi sebab itu dia pun salat, dan salat dia tak apalah dia baca sabbihisma rabbikal a'la. Kita pun sebagai makmum jangan kira nak condemn imam je. Kadang begitu jugalah. Kita memang masyarakat ni memang macam tu. Suara tak sedap lah, baca panjang lah, macam-macam dia condemn imam. Letak dia sendiri jadi imam, tak apalah Syekh, silalah, pergilah. Dia tak boleh. Sebab tu kadang-kadang orang kita ni dia boleh di belakang je. Jadi petunjuk Nabi SAW ini wawadhaba alaih, dan kita kena tengok yang mana yang Nabi muwadhabah. Muwadhabah ni Nabi, penterjemahan dia, Nabi buat secara berterusan, maknanya secara selalu. La ila syahwatil ma'mumin, dia bukan kembali kepada kehendak dan syahwat makmum. Bukan itu kayu ukur dia, tapi kayu ukurnya adalah perbuatan Nabi dan apa yang Nabi lazimi secara berterusan. La ila syahwatil ma'mumin. Kalau ikut syahwat makmum ni, tak nak sembahyang terus. Bukannya isu baca wal asri ke izaja ke apa, tak. Tapi kita jangan terikut imam, dia kena imam lah. Kalau imam nak mengikut kehendak makmum, baik dia jadi makmum. Macam tu juga pemimpin. Pemimpin adalah orang yang buat keputusan. Dia ketua. Kalau dia pula nak tunggu apa nak ikut apa kehendak rakyat, baik dia jadi rakyat. Tak payah jadi pemimpin. Jadi di sini dalam keadaan tu dia kena ada keputusan yang firm. Itu makna dia imam salat ni dia kena ikut dia, dan ilmu dia mestilah daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadiyuhu allazi kana yuwadhibu alaihi huwal hakimu fi kulli ma tanaza'a fihi almutanazi'un. Petunjuk Nabi yang mana Nabi lazimkan secara berterusan, maknanya perbuatan Nabi yang Nabi buat secara berterusan, maka itu adalah al-hakim, maknanya yang menjadi kata pemutus. Hakim ni adalah yang memutus. Kata putusnya apa dia? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi buat secara berterusan. Fi kulli ma tanaza'a fihi al-mutanazi'un, dalam setiap perkara yang orang ramai perselisihkan, mesti dia punya hakim dia, pemutusnya adalah perbuatan Nabi atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang Quran kata apa? Allah, apa nama ayat tu? Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi ini adalah ayat yang kalau ikut kepada al-Imam siapa nama tafsir yang kontemporari Tok Guru Saimin tu, Sa'di, Abdul Rahman Nasir Sa'di ataupun As-Sa'di. Dia ada kitab tafsirnya. Ada belajar ke di Baitul Salam? Tafsir Sa'di ni ada ke pengajian? Mungkin ada sebahagian asatizah kita buat. Dia namanya Taisiru Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Itu nama tafsir Sa'di tu. Dalam kitab tu bila dia tafsirkan ayat fala wa rabbik ni la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, itu dia kata ayat ni menghimpunkan Islam, iman, ihsan. Allahu akbar. Ayat tu tadi himpunkan Islam, iman, ihsan. Dia kata fala wa rabbik, tidak demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka ni umat kamu sama sekali tidak akan mencapai kesempurnaan iman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehinggalah bila mereka berbalah, berkhilaf, berbeza pandangan, mereka menjadikan kamu sebagai pemutus, sebagai hakim. Tapi bila Nabi dah wafat, hakimnya adalah siapa dia? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dah wafat alaihi salatu wassalam. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Bila Nabi buat apa-apa keputusan, mereka tak rasa ghalat. Tak ada rasa haraj, tak ada rasa kenapalah aku kena ikut yang Nabi. Tak ada. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan penerimaan yang sejahtera, penerimaan yang baik. Sebab Nabi yang kata begini, Nabi yang putuskan begini, Nabi yang tetapkan begini.
Dan inilah juga yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu, yang hampir sama dengan kefahamannya, sebab Quran ni saling menguatkan. Dia bukan saling kontra. Quran saling menguatkan. Jadi ayat ni dikuatkan juga dengan ayat yang mana Allah Ta'ala kata, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sambungannya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Yang membawa erti, sekiranya kamu saling bercanggah dalam satu-satu perkara, farudduhu ilallah. Kembalikan ia kepada siapa? Allah. War rasul. Kembalikan ia kepada Rasul. Dan tengok tafsir Ibnu Katsir. Dia kata, ilallah ay ila kitabillah. Maknanya kembali kepada Allah, kembali kepada Quran. Kembali kepada Rasul, kembali kepada sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau kita bercanggah, inilah manhaj kita. Ada perbezaan pandangan dalam mana-mana isu yang berlaku. Dalam Facebook kan ada banyak isu yang berlaku kan, khilaf. Dalam media sosial banyak isu yang berlaku. Isu agama. Jadi isu agama apa ke yang viral ke yang apa ke, jadi kita, manhaj kita sebagai ahli sunnah, kita kata apa? Allah kata apa dalam ni? Rasulullah SAW kata apa? Petunjuk Nabi sebut apa? Itulah dia. Jadi kalau orang duk bincang isu macam-macam isu-isu yang tertentu kan, inilah manhaj kita. Kita ni agama kita ada manhaj. Jadi itulah dianya, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Dan inilah ciri-ciri yang disebutkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Bukan bila khilaf ke apa semua, orang kata Quran, tok guru kami kata lain. Kami kena ikut tok guru kami. Ni yang sebahagian orang kata lain agama yang hang bawa ni. Ataupun lain manhaj yang ikut. Jadi kita kena jelas dalam hal ini, tok guru yang kita ikut adalah tok guru yang ikut Allah dan Rasul. Dan tok guru yang menyeleweng dan menyelisihi Quran dan sunnah ini kita tidak terima. Walaupun macam-macam permulaan pangkal nama dia tu dengan Maulana lah, Syekhuna lah, Syekhu Masyayikhina lah, Allamah lah, Fahamah lah, macam-macam. Tapi semua itu adalah gelaran yang orang bagi. Yang ibrahnya adalah pada hakikat realitinya dia ikut Quran ke menyelisihi Quran. Itu. Ini penting. Dan kita kena cek. Dan macam mana kita nak tahu dia ikut Quran atau dia menyelisihi Quran? Kita pun kena ada penguasaan lah yang baik terhadap Quran. Kalau kita tak ada penguasaan, kita ada alternatif, iaitu kita boleh tanya kepada dia. Tuan, Ustaz, adakah sandarannya? Tanyalah baik-baik. Jangan tanya kira nak menguji kan. Ada sebahagian orang kan tanya nak menguji. Tanyalah elok-elok. Ciri penuntut ilmu, tanya dengan dengan niat nak tahu. Jadi macam Ustaz kata gini-gini, apa sandarannya gitu. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayyinu fi salawati suratan bi'ainiha la yaqra'u illa biha illa fil jumu'ati wal 'aidain. Nabi SAW memang tak menentukan mana-mana surah pun untuk dibaca dalam satu-satu solat, yang mana tak boleh baca surah lain kecuali surah tu je. Nabi tak buat gitu. Maknanya taklah ditetapkan mesti kalau dalam solat maghrib mesti kena baca surah Qul huwallahu ahad. Nabi tak ada ta'yin. Ta'yin ni spesifik, mengkhususkan atau menetapkan. Jadi maknanya apa? Ada keluasan. Di situ ada keluasan. Bila kita menjadi imam salat atau kita sendiri mendirikan salat, maka kita terpulang nak baca mana-mana surah sebanyak 114 surah itu. Tak ada masalah. Bacalah mana-mana pun. Dan atas faktor inilah yang kita tak setuju dan kita bantah bila ada ustaz kata tak boleh baca surah apa dalam sembahyang. Al-Masad. Tak boleh dia kata. Dan para taksubus dia pun, ada istilah dia, para taksubus dia nak justify atas faktor adab lah, akhlak lah, sekian lah, sekian. Kita kata akhlak ni dia agama, akhlak ni agama. Dan semua yang berkait dengan agama dia mesti ada sandaran dia. Dia mesti kena ada sandaran dia. Tuan-tuan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aisyah kata kana khuluquhu apa? Ha? Kana khuluquhu Al-Quran. Jadi akhlak Nabi ni mari daripada mana dia? Pada Quran lah. Maknanya mesti ada sumber dia. Kalau akhlak mesti ada sumber dia. Jadi awak duk kata nak berakhlak dengan Nabi ni tak boleh baca surah Al-Masad dalam salat. Mana sumbernya yang kata begitu? Tak ada sumber. Kalau kita baca Quran, Allah kata faqra'u ma tayassara minal Quran ataupun faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang kamu hafal daripada Quran dan bacalah apa yang kamu hafal daripada Quran. Ma tayassara tu maknanya yang mudah. Tapi yang mudah tu yang kita hafal lah. Itu makna dia. Dan Nabi SAW mengajar seorang lelaki yang salah dalam salat. Maknanya dia salat tapi salat dia salah. Biasa kita dengar hadis musi'us salah. Tapi musik ni orang yang teruk. Jadi sebahagian ulama dia tak setuju dengan penamaan musi'us salah tu. Sebab orang yang hidup zaman Nabi tu, kalau dia mukmin dan dia beriman dengan Nabi dan dia mati, dia sahabat Nabi lah. Betul tak? Jadi kan kita nak kata sahabat Nabi buruk semayang. Dia tersilap lah. Maknanya salah dan salat. Maka Nabi SAW perbetulkan dia. Maka Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi patah balik semayang. Kerana kamu tadi tu bukan semayang pun. Maknanya semayang sebab apa? Dia tak ada tumak ninah. Dia tidak ada tumak ninah. Ta. Laju benar semayang. Apa yang nak dikejarnya? Jadi bila dia tidak ada tumak ninah, maka Nabi tegur dan Nabi kata, Iqra' bima tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah apa yang kamu hafal daripada Quran. Jadi maknanya, ketiga-tiga dalil ni, dalam Quran ada dua sebutan tadi yang saya ceritakan, dan satu hadis Nabi ni, ketiga-tiganya adalah sandaran yang menunjukkan boleh baca mana-mana surah sahaja dalam salat. Tak ada isu. Nak baca Baqarah boleh, nak baca surah An-Nas pun boleh. Nak baca surah Al-Kahfi pun boleh, nak baca surah Al-Masad pun boleh. Tak ada masalah. Yang masalahnya bila ada Tok Imam baca surah Al-Masad, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ada pula jemaah pergi tegur Tok Imam pula. Dia kata Tok Imam dah kurang ajar dengan Nabi. Ya Allah. Takkan dia baca ayat Quran pun jadi kurang ajar. Quran ni kata-kata Allah. Allah cela Abu Lahab tu adalah untuk membela Rasulullah. Kita pula nak membela Abu Lahab. La ilaha illallah. Kan tuan-tuan ingat peristiwa kenapa sebab turunnya ayat Tabbat yada abi lahab tu yang bila Nabi kumpulkan keluarga terdekat. Sebab Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Bagilah teguran kepada ahli keluarga kamu, kaum kerabat kamu yang terdekat. Maka Nabi pun himpunkan nak memenuhi arahan Allah. Maka Nabi tanyalah, kalau aku bagi tahu kamu di sebalik bukit ni akan ada tentera musuh yang serang kamu, kamu percaya ke tak? Maka mereka kata apa? Ma jarabna alaika kadhiba. Kami tak pernah tahu ya awak ni pembohong. Sebab Nabi ni dia as-siddiq, dia al-amin. Allahu akbar. Tak pernah cakap tipu, dia jujur. Jadi kami tak pernah tahu pun yang awak ni kaki bohong. Lalu Nabi bagi tahulah bahawasanya Nabi ni adalah nazirun baina yaday rabbil alamin. Nabi nak memberi ancaman tentang daripada Allah. Tiba-tiba marah betul. Siapa dia? Abu Lahab. Yang ada dalam kalangan kaum kerabat Nabi kerana dia bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Lahab dia kata, tabballaka sa'iral yaum ya Muhammad. Celakalah kamu sepanjang hari ni wahai Muhammad. Alihadza jama'tana. Ini je ke sebab awak kumpulkan kami? Ini ke sebab awak himpunkan kami? Just nak bagi tahu yang kamu ni utusan Allah. Padahal waktu mula-mula diterima elok je. Jadi bila dia kata celaka kepada Nabi, tabballaka sa'iral yaum, maka Allah membela kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata tabbat yada abi lahabi wa tab. Itulah sebab turun. Tiba-tiba tak boleh pula baca dan semayang sebab akhlak dengan Nabi dan tak adab dengan Nabi. Kita ahli sunnah ni yang paling berakhlak dengan Nabi SAW. Sebab tu yang kita duk ikut je apa yang Nabi buat. Tak berani nak menyelisihi, nak melanggar, nak bercanggah, nak berbeza, tak ada. Inilah dianya ahli sunnah wal jamaah yang sejati, yang hakiki. Tak berani kita nak buat benda yang Nabi tak buat, benda yang Nabi larang kita tak.
Kalau kita ikut, kita ikut. Muttabi'. Jadi sebab itu kita kena jelas dalam hal ini bahawasanya akhlak pun ada sandarannya daripada nas Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan hadis Aisyah, kana khuluquhul Quran. Takkah kita tengok indahnya hidup kita ni bila setiap pengamalan beragama kita, bukan cara nak buat burger, tapi ni pengamalan beragama. Nak buat burger tu pulang lah 3 segi ke, petak ke, panjang ke, bulat ke. Yang tu hal dunia, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum, kamu lebih tahu. Tetapi dalam bab-bab pengamalan agama ni, nampak, yang ada nas, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kena teliti jugalah. Macam beberapa contoh yang saya sebutkan, cuma saya tak nak panjangkan dalam bab itu. Tapi kita tengok, maknanya boleh baca mana-mana surah, Nabi tak spesifikkan. Tapi ada exception, iaitu pada 2 salat ni tadi, salat raya dan salat Jumaat. Maknanya memang Nabi spesifikkan salat Jumaat dengan surah yang 2 itu, ataupun surah yang 4 tu, dan salat raya pun dengan surah yang 4 juga. Tapi kebiasaannya kita melazimi yang 2, iaitu Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Wa kana min hadihi qira'atu surati kamilah. Antara petunjuk Nabi, huda Nabi. Huda ni hadiulah. Sama je. Dulu saya pernah sebut di sini. Kitab yang ditulis namanya Hadiyus Sari. Namanya Hadiyus Sari. Kemudian saya kata itu adalah muqaddimah kepada Sahih Al-Bukhari. Jadi ni di sini juga saya tarik balik kata-kata saya tu. Sebenarnya ia bukan muqaddimah kepada Sahih Al-Bukhari, tapi ia muqaddimah kepada Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Ada beza tu. Jadi sebagai amanah ilmu saya tarik balik. Sebab kita ada kuliah kita berakam. Tapi saya tak ingatlah bila saya sebut, dah tahun lepas pun. Tapi saya pernah sebutlah di sini. Yang tu saya ingat. Bila saya tak tahu. Jadi dia adalah Hadiyus Sari, dan sebahagian ulama hadis mengatakan Hudas Sari. Hudas Sari. Jadi hadiyu tu sebahagian kata huda. Jadi kedua-duanya betul. Dua-duanya betul. Dua-duanya tepat. Hadiyu pun betul, petunjuk, dan huda pun betul, petunjuk juga. Jadi disebutkan di sini antara petunjuk Nabi SAW dalam salat adalah Nabi membaca satu surah tu secara lengkap. Maknanya baca sampai apa? Sampai habis. Jadi kita memang kena lazimi lah hal ni. Sebab itulah bagus juga kalau imam-imam kita ni kalau membaca surah daripada juz amma je. Sebab itu yang ada possibility untuk habis. Kalau dia baca Baqarah sampai habis, bila kita nak kerja je. Tetapi kalau nak panjang-panjang tu ada tempat dia lah, macam tarawih, tu. Itu ada tempat dia. Dan sebenarnya kalau surah-surah yang sebenarnya kita anggap Al-A'la ke, Al-Ghasyiyah ke, Al-Balad ke, semua ni boleh habis sebenarnya. Dia bukan panjang apa. Kalau sekat 17 ayat pun kita baca panjang, kita kata panjang, Allah, takkanlah tak ada rasa lazat baca Quran. Sampai 17 ayat, 10 ayat pun kita rasa lama. Dan kita nak avoid. Takkan tak ada rasa lazat. Quran ni lazat. Bila kita tak rasa lazat, macam orang demam, bagi wagyu kepada dia, dia rasa tak sedap. Sebab apa? Sebab dia sakit. Jadi bila kita ni, Quran tu punya sedap, kita tak rasa lazat, maknanya ada benda yang sakit. Apa dia yang sakit? Qalbu ni sakit. Sebab itu Sayyidina Uthman dia kata dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dia kata kalaulah qalbu kita ni bersih, ma syabi'na min kalami rabbina, kita takkan pernah rasa kenyang dengan Quran. Takkan pernah rasa kenyang. Rasa kenyang ni maknanya baca 10 ayat cukup kot. Itu. Jadi tu Facebook pula 15 muka surat. Satu. Banyak nak like ni. Tapi Quran 10 ayat je cukup lah. Jadi maknanya kita cepat rasa kenyang dengan Quran. Itu petanda hati tak sihat. Sebab Osman kata, kalau hati kita sihat, hati kita bersih, kita takkan pernah rasa cukup daripada Quran. Tak pernah rasa kenyang. Nak lagi. Itulah makna dia. Hantar Quran, Osman ni tahu berapa kali dia gamak dia khatam Quran. Sebab dia mati pun ketika baca Quran.
punya jiwa dia, cinta dia dengan Quran. Osman kan mati dibunuh oleh penjenayah-penjenayah daripada Mesir yang datang ke rumah dia, dan dia ditikam di dada dia dan darah memercik dan mengalir kepada mushaf Quran yang dia baca, iaitu pada surah Al-Baqarah itu ayat fasayakfikahumullah. Sebahagian kata yang waliyatalattaf dalam surah Al-Kahfi itu tak sebab tu yang kadang tuan-tuan buka mushaf ada waliyatalattaf tu warna merah kan. Orang kata itu ayat darah. Tak tepat. Yang tepat sebagaimana riwayat Al-Baihaqi itu daripada sahabat Nabi SAW, darah Osman ni kena kepada ayat fasayakfikahumullah. Apa makna sayakfikahumullah? Allah akan memelihara kamu daripada mereka. Allah jaga kamu. Tapi bukan makna itu dia tak mati, dia mati. Tapi Allah jaga kamu tu boleh jadi Allah matikan dia, Allah selamatkan daripada fitnah dia yang akan datang selepas daripada itu. Itu yang ulama kata apa? Fitnah paling besar adalah selepas kewafatan Osman. Fitnah besar, terbesar yang berlaku selepas kepada umat Islam selepas wafatnya Nabi SAW adalah dibunuhnya Osman ibn Affan. Daripada situlah berlakunya perang Siffin, perang Jamal, dan pertelingkahan antara Ali dan Muawiyah ataupun kumpulan Ali dengan kumpulan Muawiyah. Pertumpahan darah, kemunculan Syiah, kemunculan Khawarij. Allahu Akbar. Fitnah. Jadi sebab itu kalau dulu pun fitnah, sekarang ni fitnah kuasa 3 lah kan mak. Maknanya lagi lah fitnah yang lebih besar. Sebab itu kadang-kadang mungkin tuan-tuan tertanya-tanya kan dalam hidup kita ni kan. Kita kata kita ni ikut jalan Quran, sunnah apa semua, tapi kenapa kita ni macam dimusuhi, dihalang, dikekang dan seumpamanya kan contoh. Kenapa orang boleh terima benda pelik-pelik yang kita rasa macam akal yang sihat, yang waras tak boleh terima benda pelik-pelik ni dalam bab-bab agama ni. Contoh-contohnya dia tengok je gambar ayam letak digantung kat dinding, lepas tu boleh jadi ayam, keluar ayam tu. Masalahnya siapa dia yang letak ayam di dinding rumah dia? Tak kepelik orang tu? Letaklah gambar manusia ke, gambar dia ke, gambar raja ke, gambar Perdana Menteri ke. Ini ialah walaupun bukan saya nak letak hukum tu, tapi kenapa letak gambar ayam? Mungkin tu cerita je kot, no? Tetapi yang benda-benda mengarut ke apa semua tu, kita kata pelik lah. Macam mana ada orang boleh terima lah ajaran macam ni? Contoh. Jadi itulah yang kita kata fitnah. Ujian untuk kita sebenarnya. Untuk sama ada kita sabat, kekal di atas jalan kebenaran ataupun macam mana. Kan di sini kan kita boleh nilai. Tuan-tuan kan baca banyak hadis-hadis akhir zaman. Tapi jangan teori konspirasi pula. Baca hadis-hadis akhir zaman ini tujuannya adalah untuk kita mengenali fitnah itu dan cara menjauhi dia. Macam kata-kata Huzaifah ibn al-Yaman tu. Dia kata kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu para sahabat banyak tanya Nabi yang berkenaan dengan benda-benda baik je, tentang sembahyang, puasa, tentang haji, tentang amal soleh, tentang sedekah, doa. Ini biasa sangat. Benda-benda baik. Macam orang kita lah tanya pun benda-benda baik. Ustaz, ada tak tips nak kaya? Itu kan benda baik tu. Dan ustaz jawab apa? Kalau kita ada tip dulu, kita kaya lama dah. Tapi nak kaya ni bukan semata kena doa terus jadi kaya dah. Bukan gitu. Jadi, kita nak sebut tadi isu ni. Huzaifah kata, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayyudrikani. Dan aku tanya Nabi berkenaan dengan syar, fitnah-fitnah ni. Sebab aku takut ia akan datang menimpa aku. Jadi bila dia tahu fitnah tu apa, maka dia boleh elak. Tapi kalau dia tak kenal fitnah macam mana dia nak elak? Boleh jadi dia terjebak. Sebab tu kata penyair apa? Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih wa man lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Tujuan aku belajar keburukan ni adalah untuk aku menjauhi keburukan tersebut. Orang yang tak tahu yang mana baik, yang mana buruk, dia akan jatuh ke dalam lembah keburukan. Dan kalau tuan-tuan baca hadis akhir zaman, tuan-tuan akan jumpa yang perkataan apa? Kabus-kabus tu. Perkataan yang apa nama istilah dia? Ialah dukhan, kabus. Maknanya kita tak boleh nak bezakan yang mana satu benar, yang mana satu batil.
Tu sampai tahap macam tu. Tapi kita ni yang boleh menyelamatkan kita adalah Allah Ta'ala dan ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Jadi ini yang akan menyelamatkan kita daripada ni. Jadi sebab itu kita memadai kita dengan penjelasan para ulama kibar kita. Setiap satu isu mesti ada sandarannya dari sudut nas ataupun dalil. Dan disebutkan di sini, bila Nabi membaca yang saya katakan tadi, petunjuk Nabi adalah membaca satu surah secara sempurna, maknanya sampai habis. Tapi kaifiat macam mana? Adakah satu rakaat tu habis satu surah? Yang tu pun betul. Macam Sabbihisma rabbikal a'la dalam satu rakaat. Hal ataka hadisul ghasyiyah dalam satu rakaat, Nabi baca sampai selesai. Tapi disebut di sini, warubbama qara'aha fi rak'atain, dan boleh jadi Nabi baca satu surah dengan sampai habis tu dalam 2 rakaat. Maknanya boleh jadi 15 ayat 15 ayat, ataupun 10 ayat 10 ayat, ataupun terpulang bahagilah mana-mana. Nabi baca separuh. Macam ada orang ni nak baca surah Al-Mulk dalam solat Isyak. Jadi solat Isyak ni yang dibaca Quran, yang dibaca surah adalah pada 2 rakaat yang pertama. Pada 2 rakaat yang pertama. Adapun sebenarnya di sisi Imam Nawawi rahmatullah alaih, bacaan surah selepas rakaat ketiga keempat ni ataupun pada rakaat ketiga keempat, yang ni tidak disunatkan. Ini tidak disunat. Yang disunatkan adalah 2 rakaat yang pertama saja. Jadi kalau kita baca Al-Mulk, contoh Al-Mulk ada berapa ayat? Ada 30 ayat contoh. Jadi kita mungkin buat bacaan 15. Kalau macam dulu, masa saya muda-muda dulu, sekarang pun muda juga, kalau waktu itu bacaan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, bacaan surah Al-Kahfi, biasa saya akan datang ke masjid lebih awal lah, masa tak sibuk lah, dalam pukul 12.30 sampai ke masjid, dan azan mungkinlah 1 suku ataupun 1.20. Jadi saya akan salat tahiyatul masjid. Jadi dalam tahiyatul masjid tu biasa saya akan baca Al-Kahfi ni sampai habis. Biasanya begitulah. Saya akan baca dalam salat tahiyatul masjid pada hari Jumaat tu. Sebab itu je masa yang kita ada. Kalau datang awal, pagi tu mungkin kerja ke apa ke, tapi 12 suku ni kalau masjid dekat, waktu sibuk tu maknanya waktu tak ada tazkirah Jumaat lah. Bila ada tazkirah Jumaat ni sibuk lah. Jadi sekarang pula dah tak ada masa dah nak baca Al-Kahfi dalam tahiyatul masjid. Maknanya bila salat 2 rakaat, maknanya rakaat pertama kita boleh baca separuh-separuh apa semua. Rakaat kedua tu baca sampai khatam, sampai habis surah. Tapi dah lama dah saya tak buat begitu sebab sibuk dari sudut pengurusan masanya. Dan masa yang saya ada alhamdulillah setakat ni adalah semasa saya menghadap jam jalan raya tu. Itulah masa saya baca surah Al-Kahfi. Sebab saya kerja pula sekarang ni, Allahu Akbar. Dulu kerja di Putrajaya, sekarang dah kerja di KL ni, tak tahulah. Patutnya KL ni disingkatan daripada JAM, bukan Kuala Lumpur. Dia adalah singkatan daripada JAM sepatutnya. Jadi tetapi dari sudut positifnya, macam contoh pada pagi Jumaat, contoh macam esok pagi insya-Allah, Allahu Akbar. Apa tu? Nak semayang ke? Jadi macam pagi esok. Jadi dalam perjalanan yang memang akan jam tu lah, memang wajib lah. Kata, itulah hari-hari. Daripada Cyberjaya ke KL, maka itulah masa yang untuk kita baca zikir ke, wirid ke, Al-Kahfi ke. Dan inilah kenikmatan bagi orang yang hafal. Kalau dia tak hafal kan, dia dependent kepada mushaf. Dan saya tak sarankanlah baca Quran ikut mushaf tu tengah drive. Memang kita sampai ke jalan lurus nanti tu. Itulah jalan lurusnya. Jadi sebab itu kadang-kadang yang tu elakkanlah, sebab dia akan mengganggu fokus pemanduan. Tapi kalau yang hafal, alhamdulillah, itulah masa dia baca
surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Dan yang afdalnya baca Al-Kahfi ni pada pagi hari. Tengah hari itu baik juga. Malam petang Jumaat pun baik juga. Cuma yang paling afdal pagi lah, pagi Jumaat. Dia orang kata habis tu salah ke? Ya Allah. Orang kita bila sebut afdal je, yang berlawanan tu seolah-olah salah lah pada fahaman dia. Kita padahal afdal ni antara yang baik dan yang lebih baik. Maknanya baca malam Jumaat macam malam ni baik juga baca Kahfi, baca lah. Tapi yang afdal adalah esok pagi. Jadi yang ni yang tuan-tuan kena jelas ni. Macam saya nak kena sebut juga, kadang orang kita, contohlah saya contoh sikit. Saya biasa kalau dah alah-alah ni saya nak contoh. Contohnya kadang orang kita duk bahas, saya tahu ada ustaz yang duk bahas kata selepas solat ni sebut alhamdulillah tu. Kan sebahagian orang kan, masyarakat kita kan selepas solat qanatullah kan alhamdulillah. Lepas tu bila tanya kenapa sebut alhamdulillah, dia kata syukurlah solat dah selesai. Sebab dia nak syukur pada Allah. Lepas tu macam sebahagian kita ni seolah-olah kita nak menampakkan perbuatan tu adalah haram ke, berdosa ke, bid'ah. Tapi dia tak sampai pun tahap tu sebenarnya. Sebut alhamdulillah lepas mayang, tak adalah berdosa. Dia tidak haram. Dia tidak bid'ah pun. Tapi kadang cara penyampaian kita tu, betul tu yang orang marah kita tu. Sebut alhamdulillah pun dia kata masuk neraka. Padahal kita tak sebut masuk neraka tu. Tapi jangan salah faham. Sebenarnya sebut alhamdulillah lepas mayang baik. Tapi yang lebih baik daripada itu adalah istighfar. Ada orang marah tak kalau saya jawab macam tu? Takkan ada orang marah pun sebenarnya. Orang boleh terima. Sebut alhamdulillah lepas mayang boleh bagus ya. Tapi yang lagi bagus daripada itu adalah istighfar. Sebab ada riwayat dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, hadis sahih. An-Nawawi sebut dalam Al-Adhkar. Dia kata Nabi ni lepas mayang istighfar salasan. Nabi beristighfar sebanyak 3 kali. Lepas tu salah seorang perawi hadis tu dia tanya, macam mana cara kaifiat Nabi istighfar? Maka yang meriwayatkan hadis tu kata Nabi beristighfar dengan cara astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan kita kata tadi apa? Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah metodologi para ulama. Kita tengok Imam Sakhawi rahmatullah alaih dalam kitabnya, apa nama kitab tu? Al-Qaulul Badi' fi salati 'ala al-Habib Asy-Syafi' sallallahu alaihi wasallam. Dia bahas tentang isu selawat ni. Kan kita ni kalau tuan-tuan dengar nama Nabi disebut, tuan-tuan baca apa? Biasa orang kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Nabi ajar gitu? Lafaz sallallahu alaihi wasallam bila setiap kali kan sahabat tanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Macam mana kami berselawat ke atas kamu wahai Rasulullah? Maka Nabi ajar apa? Selawat Ibrahimiyah tu. Nabi kata qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala. Sampai innaka Hamidum Majid. Tapi Imam Sakhawi kata orang yang kalau dia ini berselawat ke atas Nabi SAW bila dengar nama Nabi disebut dengan lafaz seperti sallallahu alaihi wasallam, yang ni baik, dia kata. Tapi kalau orang yang berselawat ke atas Nabi dengan sirah talab, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, tu talab tu, permintaan doa. Ya Allah, tolonglah selawat ke atas Muhammad. Itu adalah lebih baik. Kerana semua yang Nabi SAW ajar kepada para sahabat, itulah yang terbaik. Apa je yang Nabi ajar? Sebab Nabi ajar kepada sahabat tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Jadi, apa isunya? Yang ni, jadi jawapan tu pun kena hikmah, kena basirah, kena ada fiqh. Okey lah, tak adalah kerancuan ke apa orang panggil. Kekacauan ataupun kegoblokan ke apa orang kata. Maknanya tak adalah dalam masyarakat kita akan jadi kacau bilau dengan jawapan-jawapan kita dalam bab-bab agama ni. Kau orang boleh terima. Kecuali kalau benda tu ada nas yang melarang. Ni kena clear lah. Macam contoh, kalau kita tengok ada orang duk baca Quran dalam sujud atau rokok, ataupun dia mempromosikan bacaan Quran ketika rokok dan ketika sujud. Yang ni kita kata, tuan, ada larangan dalam hadis. Yang ni tak apa.
Tapi kalau larangan sekalipun, adakah ia bid'ah? Tak semestinya ia bid'ah. Dan adakah ia haram? Tak semestinya ia haram. Sebab itu dalam isu yang hadis Nabi riwayat Imam Muslim tu, inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan, itu aku dilarang baca Quran ketika rakaat atau ketika sujud. Imam Nawawi dia cenderung kepada hukumnya adalah makruh. Tapi makruh ni maknanya benda yang dilarang ke disuruh? Dilarang lah. Makruh tak payah buat lah. Tinggallah benda makruh. Yang ni tak habis-habis. Tak apa rokok, isap rokok makruh je. Merokok ni makruh ni orang suruh tinggal Syekh, bukan suruh buat. Jadi dia nak justify je macam gitu. Jadi maknanya tak boleh lah baca Quran ketika rokok, ketika sujud. Kecuali ayat Quran yang bersifat doa. Yang tu cerita lain lah. Jadi nampak kita kata buat lah ni. Cuma majoriti ulama' kata apa? Haram. Jadi part tu baru kita kata berdosa baca Quran ketika rakaat. Sebab ikut pandangan ulama' yang kata haram perbuatan tersebut. Jadi tak boleh orang nak argue kita, takkan baca Quran haram. Dah memang sebutlah hadis. Kalau ada dalil tak apa lah. Sebab memanglah kita kata baca Quran tu benda baik, betul. Tapi ada keadaan tertentu yang ada larangan yang jelas. Yang ni kita kata boleh jadi berdosa dan boleh jadi haram. Dah kalau orang kata baca Quran benda baik, wanita haid baca Quran? Kalau kita pegang kepada riwayat haid la yaqra'ul haidu wal junubu syai'an minal Quran, kalau kita pegang kepada pandangan tu lah. Seperti mana pandangan ulama mazhab Syafi'i. Wanita haid haram baca Quran. Nampak? Jadi kalau dia baca juga ketika dia haid, hukum dia apa? Haram lah. Dan bila haram, implikasinya apa? Berpahala ke pula? Mestilah berdosa. Tapi tu bolehkah orang nak argue kita? Takkanlah baca Quran berdosa. Tapi kalau ada situasinya boleh jadi berdosa. Baca Quran ambil air. Contoh. Kalau orang nak argue, takkan benda baik salah. Tak. Yang part-part ni kerana ada sandaran. Ada nas yang melarang. Begitu. Tapi kalau macam setakat macam baca Alhamdulillah selepas salat. Tapi yang lebih kemas lagi, kita boleh kata ginilah. Sebenarnya ada riwayat yang sebut bacaan Alhamdulillah selepas salat. Contoh. Iaitu Alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan itu walam yakul lahu syarikun fil mulk. Kemudian walam yakul lahu apa tu? Waliyun minadh-dhulli apa? Wa yukabbirhu takbira, apa ayat tu? Tu ayat Quran sebenarnya. Kalau saya silap tu, saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala lah. Lafaz yang saya sebutkan tadi. Tapi ia hakikatnya adalah ayat Quran dan dijadikan zikir. Kita nak kemas lagi, kita kata memang ada riwayat yang kata Alhamdulillah itu, cuma riwayat tu tak sahih. Ya. Dan riwayat yang lebih sahih adalah istighfar. Jadi selepas solat, ni dia sifat zikir Nabi SAW selepas solat. Tengok, yang tu sebut nas matanya astaghfirullah 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarak ya zal jalali wal ikram. Kita tengok bawah tu, riwayat sekian-sekian, nombor sekian, dalam kitab sekian-sekian. Inilah agama berdasarkan ilmu. Inilah dianya. Ada kita yang gini. Kalau tuan-tuan, saya cakap tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi masjid-masjid di Jordan, semuanya ada terpampang benda ni. Tapi bukanlah dia beli kat betul lah, jangan salah faham pula. Dia punya versi lah, zikir lepas salat tu. Dia punya versi lepas sembahyang. Tapi kita ni ada terjemahan lagi. Hebat. Ada terjemahan. Jadi dia orang ni lepas sembahyang di masjid-masjid di Jordan ni. Ni tepi ni zikir-zikir al-azkaru ba'da salah. Zikir-zikir selepas salat. Jadi jemaah ni boleh baca siap. Boleh baca sendiri lah. Mana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan saya pergi ke airport Mesir pun. Di surau airport tu pun penuh zikir lepas sembahyang. Orang kata semuanya ada benda-benda di airport, di surau airport tu. Jadi kita tengok inilah dianya afdal. Itu lah. Jadi isu afdal tu. Tapi kalau kita tengok macam ada orang dia baca pun penambahan, selama mana bukan ada larangan tu, kita tak kata dia haram dan tak kata bid'ah. Jadi sebenarnya kalau kita jelaskan macam ni, orang boleh faham. Dan orang pun tak, macam saya kata tadi, dia tak ada kekacauan. Nanti sebab orang kita ni, dia akan suka cakap benda yang kita tak cakap. Itu yang saya maksudkan. Macam tadilah, bila kita kata tak boleh baca Quran ketika rakaat, dia akan cakap lain. Takkan haram berdosa baca Quran? Nampak? Kan dia akan kata gitu. Padahal yang kita tak apa setuju tu kadang-kadang adalah pada kaifiat, pada penetapan,
pada dia letak 3 kali fadilat sekian-sekian, yang tu kita tak setuju. Bukanlah semata sebut alhamdulillah selepas solat tu berdosa pula, tidak. Baik. Dan yang terakhirnya hadirin dan hadirat yang saya muliakan, wa rubbama qara'a awwal surah, dan boleh jadi kadang-kadang Nabi membaca pada permulaan surah sahaja. Wa amma qira'atu awakhir as-suwar wa awsatiha falam yuhfaz anhu. Adapun baca bahagian-bahagian terakhir daripada mana-mana surah ataupun bahagian pertengahan-pertengahan surah, maknanya mula tu pada pertengahan-pertengahan tu, yang ni bukan Nabi punya, tidak diriwayatkan riwayat hadis daripada Nabi SAW. Itu makna dia. Maknanya kalau Nabi baca Al-Baqarah, Nabi akan baca daripada awal, tapi Nabi tak habislah, sebab mungkin baca sampai separuh ke. Tapi kalau macam yang lain-lain tadi tu, kebiasaannya Nabi membaca sehingga selesai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi saya semadai sekadar itu. Sebenarnya tadi masa saya nak datang, saya cerita-cerita nak habis awal 10 suku. Sebab hari ni memang letih sungguh lah katanya. Kata, ya Allah, Tuhan je tahu. Ya Allah, Tuhan je tahu. Tapi itulah, saya alhamdulillah saya pantang dapat mic sebenarnya. Itulah. Jadi saya semadai sekadar itu perbahasan kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.